Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tingkatan 1. Okey, hari ini kita sambung lagi kelas kita dengan tajuk jalinan. Okey, cuba lihat dan sentuh permukaan kulit pokok atau lantai jubin anda. Apakah yang anda rasa? Sebelum kita sentuh benda ni, objek-objek ni, kita kena fahamlah jalinan ni bukanlah apa tu anyaman semata-mata lah jalin-jalin kan. Tapi jalinan ni adalah kita kalau dalam bahasa lain kita sebut texture, texture. Okey. Jadi apa jenis permukaan texture tu kita namakan jalinan. Okey. Okey, itu sebab kita nak kenal jalinan ni, kita kena sentuh, kita kena rasa, barulah kita tahu ada setiap permukaan tu tidak sama dia punya rasa sentuhan tu tersendirilah. Okey, sentuh permukaan kulit pokok. Kita rasa apa? Kita rasa kasar, kita rasa ada debu-debu, ada macam apa tu? Rekahan-rekahan dan sebagainya. Sentuh lantai jubin. Lantai jubin kita tahu, tahu jubin? Tile. Okey, kita sentuh rasa licin, kan? Rasa kalau ada tumpahan minyak tu rasa berminyak. Macam itulah. Okey, apakah yang anda rasa kesan yang terdapat pada suatu permukaan yang anda lihat dan rasa itu ialah jalinan. Jalinan terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia. Penggunaan teknik yang betul juga dapat menimbulkan kesan jalinan pada karya. Macam kita belajar tajuk-tajuk sebelum ni lah. Ingat tak? Tajuk-tajuk sebelum ni unsur ada 6. Garisan kita dah belajar, rupa dah belajar, bentuk dah belajar. Okey. Salah satu lagi objek yang ada pada objek yang kita nak lukis, nak hayati ni adalah jalinan, unsur seni jalinan. Okey. Jadi jalinan pada kita akan tengoklah jalinan-jalinan ini. Tengoklah. Yang ini kotak tisu yang ditambah dengan permukaan himpunan koleksi apa ni, kulit-kulit siput laut ya. Okey, kulit cengkerang-cengkerang laut ni. Kan. Jadi kita akan rasa permukaannya tu berbeza-beza. Kita tengok ni apa jang apa tu? Jak apa ni, tembaga ke, jak apa logam cikgu tak pasti ni kan, tapi kita rasa jalinan tu, tekstur dia kan, kat sini licin, kat sini dia ada timbul tenggelam dan sebagainya. Okey, ni pada karya. Nampak karya ni sebenarnya bukanlah ini gambar lah, tapi kalau kamu dapat peluang untuk menyentuh karya-karya ni, kalau tak salah cikgu, ni karya yang jenis impasto teknik dia, karya catatan impasto, dia ada rasa ketulan-ketulan warna itu sendirilah. Okey, persepsi seni. Definisi jalinan. Jalinan ialah sifat permukaan satu objek yang boleh dikesan melalui deria penglihatan atau sentuhan. Okey, ini keyword dia. Sifat sesuatu permukaan. Sifat permukaan satu objek. Okey. Ini definisi dia. Okey. Yang boleh dikesan. Jalinan yang boleh dikesan melalui deria penglihatan dan sentuhan. Bila kita melihat, kita dapat tengok juga kan. Contohnya macam kita tengok jalinan aiskrim. Kan, kita tengok dengan aiskrim tu daripada jauh ni, macam bulan puasa lah kita tengok aiskrim tu kan. Tengok pun dah memberi kesan pada kita kan. Sedapnya aiskrim ni kan. Lepas tu apa lagi? Kita tengok kalau apa air tin tu yang ada tu apa titisan-titisan air yang disalut dia tu. Kita tengok tu pun wow, macam itu deria penglihatan kita dah dapat kesan jalinan tersebut lah. Okey, dan satu lagi sentuhan, kita akan dapat rasa. Okey, tadi penglihatan,
penglihatan. Yang ni satu lagi sentuhan. Kita sentuh tu. Jalinan ni tidak akan bermakna kalau kita takat tengok saja. Kita kalau boleh dia memberi efek sentuhan tu sendirilah, kita rasa. Kita rasa seperti kita menyentuhnya tu. Macam-macam lah. Okey, jenis-jenis jalinan. Okey, jalinan ada 2 jenis. Okey, terbagi pada 2 jenis, iaitu jalinan sentuh dan jalinan tampak. Ada 2 jenis sahaja. Jalinan sentuh dan jalinan tampak. Apa itu jalinan sentuh? Apa itu jalinan tampak? Okey. Jalinan sentuh boleh dilihat dan dirasa secara sentuhan. Okey, kita tengok, kita pegang, kita sentuh, kita rasa. Jalinan tampak pula hanya boleh dilihat, tidak dapat disentuh. Yang ini apa maksud dia? Dia macam gambar lah ataupun ilustrasi sahaja. So kita bila kita tengok macam jalinan durian kan, berduri tu kan. Kalau kita ambil durian betul, kita rasalah dia punya tu kan. Tapi kalau kita kalau kita diberi gambar durian, kita tak rasa dan sebagainya. Okey, senang nak faham macam ni lah. Jalinan sentuh durian sebenar. Cikgu suka ambil contoh-contoh yang senang faham. Okey, kita dapat rasa tajam tu sakit. Kita duri-duri tu yang tajam tu kita pegang sakit. Jalinan tampak, kita hanya ambil gambar durian sahaja. Okey, boleh faham? Okey. Kemudian kita tengok dekat sini, ni contoh-contoh pada jalinan alam semula jadi. Kita tengok ni harimau punya belang tu kan. Satu dia berbulu, jalinan berbulu. Satu lagi dia berbelang. Bila ada corak-corak tu pun, corak belang itu pun kita sebut jalinan juga. Sebab dia sifat satu permukaan, bercorak. Lagi sifat apa? Berduri, berbulu, bersisik dan sebagainya. Okey, ini pada buah tembikai. Nampak tak? Ada corak pada buah tembikai itu sendiri. Ini pada permukaan kayu tadilah, batang kayu. Okey, jalinan pada objek buatan manusia. Yang ini contoh yang diberi dalam buku teks kamu ni, iaitu tapak kasut. Okey, nanti kita belajar fungsi pula, fungsi jalinan. Kemudian jalinan pada apa ni? Kita panggil kalau batik ni, corak-corak batik kan. Corak-corak batik ni kalau Jepun dia sebut shibori. Warna ni kan. Corak lah, corak. Okey. Jalinan pada fabrik. Okey. Kemudian jalinan pada anyaman tu sendirilah. Anyaman itu pun nak hasilnya kena ada jalin-jalin kan. Jalinan lah. Okey, jalinan pada karya seni visual. Ini karya apa ni? Satu macam gumpalan tali. Macam tu kan. Okey, satu. Okey, kita buat satu karya. Okey, jalinan pada apa ni? Jalinan pada tenunan ke? Kalau tak salah cikgu, ni hasil karya seni juga. Kemudian ini jalinan pada karya catatan lah. Ini apa? Akrilik atas kanvas. Dihasilkan oleh Sharifah Fatimah Said Zubir. Hymns of the Earth number 1. Dia ada siri kot. Siri dia ada banyak. Ini salah satu. Okey, akrilik. Akrilik ni sejenis, kalau kita belajar di tingkatan 2, kita berkenalan dengan catatan sikit. Okey, tingkatan 3. Okey, akrilik ni adalah sejenis media yang pekat. Kita boleh dapat pada tiup. Okey, kita picit-picit tu, lepas tu kita sapu, kita boleh warna lah macam cat tu Okey, jalinan. Okey, fungsi jalinan. Jalinan yang terdapat pada alam semula jadi, fungsi objek buatan manusia dan karya seni visual punya fungsi-fungsi berikut. Okey, apakah fungsinya? Okey, mari kita tengok. Okey, jalinan berfungsi sebagai penyamaran. Penyamaran. Pada alam semula jadi, pada macam binatang-binatang kan, kita nak tengok binatang ni menggunakan tekstur badan dia tu ataupun seluruh orang kata apa, seluruh bahagian badan dia, permukaan bahagian tu untuk menyamar. Okey, macam tadi harimau menyamar di dalam dia punya tu lah,
pokok-pokok hutan tu kan. Kalau tengok kan, kalau kita tengok belang harimau tu sendiri pun, kita kalau duduk dalam hutan yang gelap tu, kita dah confused dah. Ada harimau kat sini. Okey. Kemudian ni tengok ni gambar buaya ni. Buaya ni boleh menyamar jadi apa tu? Setongkol kayu. Yang kayu balak yang terapung kan. Dia duduk keras je kat situ. Ya, binatang-binatang yang minum air di tepi sungai, di tepi kolam tu, di tepi tasik, dia tak perasan pun ada buaya yang sedang berenang. Seperti setongkol kayu lah. Menyamar lah tu. Okay, fungsi yang lain ialah perlindungan. Perlindungan ni, kalau tadi biasanya yang menyamar tadi tu macam buaya tadi, harimau tadi. Kalau perlindungan pula macam kuda belang kan. Sebab dia selalu diserang oleh singa dan sebagainya. Dia adalah mangsa. Kalau singa tu pemangsa. Okay? Dia menyamar lah supaya tak kena makan kan. Dia duduk kan. Diam-diam kat situ. Jadi sekali kita tengok tak nampak. Rupanya dia nak melindungi diri dia. Okey. Jalinan pada badan haiwan, contohnya buaya berfungsi sebagai penyamaran. Okay, untuk mencari mangsa. Jalinan sentuh pada kulit. Durian juga berfungsi untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Ya. Isi durian sangatlah lembut. Okey. Tetapi nak makan dia tu, binatang-binatang nak makan. Manusia pun nak makan pun, kena melepasi perlindungan dia tu sendirilah, iaitu duri-duri dia tu kan. Nak buka kan, kadang-kadang pengalaman cikgu lah, nak buka durian ni tak kena gaya, luka tangan-tangan kan. Kita sedap makan durian ni. Ada yang, kamu suka ke makan durian? Ada yang suka, yang tak suka kan. Tak apalah. Tapi nak buka durian tu sendiri kan, memang mencabar. Kalau tak pandai lah, tak kena gaya, boleh luka. Okey, ni kita panggil untuk keselamatan. So, kita tengok fungsi dia ada 3 lah kat sini. Okey, iaitu penyamaran, perlindungan dan keselamatan. Okey, kita tengok kat sini. Dapatkah anda mengenal pasti haiwan dalam kelestarian alam? Ini kita kait sikit elemen orientasi kurikulum dengan kelestarian alam. Sekali kita tengok dalam saiz yang biasa ni, normal ni, mata kita pun tak dapat tengok apa benda ni kan. Tapi dapatkah anda mengenal pasti haiwan dalam gambar di atas? Haiwan tersebut mempunyai jalinan serta warna yang seakan-akan sama dengan persekitaran. Bolehkah dan membolehkannya ia melakukan penyamaran? Ini kuda belang lah. Dia tengah menyamar di dalam rimbunan pokok-pokok ataupun ranting-ranting pokok tu kan. So kita nampak macam sama je. Baguslah untuk penyamaran. Dia nak mengelak daripada dimakan, diterkam mangsa. So kita pun kena menghargai lah ciptaan-ciptaan Tuhan ni. Ciptaan Allah Ta'ala yang sangat hebat ni. Objek buatan manusia. So bila kita adaptasi, kita cuba menghayati, so kita apply pada objek buatan manusia pula. Jalinan turut digunakan dalam objek buatan manusia. Jalinan pada tayar kenderaan memberi kesan cengkaman. Ini fungsi dia. Nampak tak? Jalinan ni, bunga tayar ni, boleh je tayar kita cipta yang tidak ada bunga tayar, tidak ada corak, tidak ada jalinan pada tayar tersebut. Jalinan apa ni? Jalinan sentuh lah, sebab dia ada permukaan yang tak rata, bukan permukaan licin, permukaan yang ada apa tu, timbul tenggelam tu lah. Nampak tak? So memberikan kesan cengkaman. Dia mencengkam tanah tu bila kita break kan. Dia trap. Kalau orang kata apa? Orang utara kata menyakyak. Mencakap. Okey. Jalinan pada tekstil berfungsi menghasilkan corak hiasan yang menarik. Tekstil ni kain lah. Tekstil ni kita sebut kain kan. So menghasilkan corak hiasan yang menarik. Ini corak lah. Sifat permukaan tu bercorak. Info seni sedikit. Kesan jalinan sentuh pada satu objek boleh dipindahkan melalui jalinan tampak melalui teknik capan dan gosokan. Kesan jalinan sentuh pada objek
boleh dipindahkan melalui jalan tampak di teknik capan dan gosokkan. Ya. Okey, bila kita panggil apa? Cap. Okey, macam kamu di sekolah rendah lah selalu biasa kita buat ni kan. Cap-cap, kamu ambil ubi, kamu bentukkan satu bentuk apa-apa yang menarik, bintang, bulan dan sebagainya daripada ubi tu. Lepas tu kamu letak dekat warna, kamu cap dia jadi capan. So kita boleh pindahkan jalinan tersebut lah. Satu lagi gosokkan. Gosok ni ambil kertas kan. Kamu ambil kata yang apa, duit shilling kan. Duit shilling tu letak atas kertas tu. Kertas letak atas duit shilling, lepas tu kamu macam apa tu, gosok-gosok guna apa, ambil pensel dulu kan, bukan gosok lah, lorek macam tu kan. Kamu akan dapat tengok dia punya jalinan yang timbul lah. Okey, so dapat info sedikit tentang kesan jalinan. Okey, apa lagi fungsi jalinan? Ini kita tengok fungsi pada karya seni visual lah. Karya seni visual, apa fungsi dia kan? Kenapa kita mesti buat karya tu nak timbul tenggelam dan sebagainya kan? Ataupun kita pelbagaikan jalinan tu. Jalinan pada karya seni visual berfungsi untuk menampakkan pelbagai jenis ruang. Dia permainan ruang ni. Tapi kita tak belajar lagi ruang. Nanti cikgu akan cerita dalam tajuk ruang lah. Pelbagai jenis ruang untuk menimbulkan ruang cetek, ruang dalam, ruang rata. Nanti kita dalam tajuk ruang nanti cikgu akan explain benda ni. Okey, ruang cetek, ruang dalam dan ruang rata. Okey. Tapi untuk pengetahuan kamu lah, untuk kita sebelum kita masuk tajuk ruang nanti, ruang cetek tu kita dapat nampak dekat. Ruang dalam tu kita dapat nampak dalam sikit. Kan? Ruang rata tu kita tak nampak kedalaman tu. Okey. Macam ni. Kalau cikgu boleh tunjuk kat kamera. Okey, kalau macam ni, kamu tengok tapak tangan cikgu kan. Ini bukan talk to my hand lah. Okey, ni tapak tangan cikgu. Okey, okey, kalau ini rata sebab dia dekat sangat. Lepas tu dalam. Okey. Okey, sorry. Rata, cetek, dalam. Okey. Kalau cikgu boleh buat 3 layer macam ni. Okey, sekejap. Cikgu ambil layer yang pertama. Ni macam ni phone cikgu dia ni sikit kan. Apa dia memantul pula, nanti jadi ruang lain pula. Okey, macam ni cikgu nak letak ada tiga perkara. Okey, kata cikgu. Okey. Macam tu. So, kalau kamu tengok kat sini, ada 3 jenis ruang lah. Okey, pensel tu di depan sekali. Okey, tengok kat sini ya. Okey, kalau cikgu boleh tolong zoom kat kamu. Okey, besarnya cikgu. Okey. Ni tak apa, kita explain briefing lah, pengenalan pada ruang juga. Walaupun belajar tajuk jalinan, semua ada kaitan lah. Okey. Yang pensel ni dekat dengan penglihatan kamu. So, dia panggil depan lah. Yang ini tangan cikgu di belakang pensel ni. Tengah yang muka cikgu ni di belakang kepada pensel dan tangan cikgu ialah belakang lah. Depan, tengah, belakang. Kalau rata tu nanti cikgu explain lagi. Tapi ini kita panggil ruang lah. Ruang tu kita ada permainan. Ada depan, tengah, belakang dan sebagainya. Okey? Boleh faham? Ya? Cikgu segan nak buka besar-besar ni sebab nanti nampak jerawat cikgu semua. Okey, jangan gurau kamu. Okey. Kemudian jalinan pada seni kerah berfungsi sebagai nilai estetik lah. Satu tadi berfungsi sebagai mencipta ruang. Yang kedua estetik. Apa-apa karya seni ni mesti kamu cipta untuk nilai estetik lah. Mesti cantik, indah. Betul ke kalau kita conteng-conteng tu boleh jadi karya? Kamu conteng-conteng tak ada apa-apa tujuan apa semua kan? Memang dia akan jadi karya, tapi dia bukan satu karya yang cakap apa? Yang matang. Macam tu. Karya yang matang ni dia ada nilai estetik tu. Nilai estetik tu kalau kamu dapat keluarkan nilai estetik pada karya tu, itulah dipanggil
karya lah, atau bahasa orang putih ni kita sebut masterpiece. Macam tu. Okey, boleh faham ah? Alhamdulillah. Okey, ni karya Yusuf Gani Rainforest. Topeng. Tu dia terjemahan. Ni macam karya abstrak. Karya abstrak ni dia tak nampak macam kita nak lukis real tu. Dia abstrak. Apa tu expression abstrak ni dia hanya luahan perasaan pada karya. Nanti kita akan belajar dalam tajuk catatan nanti. Macam-macam kamu akan belajar nanti. Kamu just follow cikgu saja, jangan unfollow. Alright? Okay. Okay, teknik penghasilan jalinan. So, ada kat sini dikongsikan ada 6 teknik. Okay. Yang boleh menghasilkan jalinan. Itu capan. Okay, kita macam itulah ambil daun kan. Kita cap di sekolah rendah selalu kita buat ni lah. Teknik tiupan. Okay, kita ambil titikkan warna di atas kertas tu kita tiup. Teknik collage. Collage ni tampalan. Teknik pualaman. Pualaman ni kita ambil cat minyak yang boleh terapung atas air tu. Kita tuang air dalam satu bekas. Kita letak cat minyak. Okey, lepas tu cat minyak tu akan terapung. Jadi dia akan macam bergerak-gerak. Lepas tu kita ambil kertas, kita letak atas tu biar minyak tu melekat kat kertas tu. Dinamakan teknik pualaman. Kemudian teknik ikat celup. Yang ni untuk batik. Tie dye. Okey, kita ikat kain kita tu dengan getah, ketat-ketat. Ada yang biasa buat dalam di sekolah rendah. Okey. Nanti insya-Allah kalau ada peluang dan ruang ni, cikgu akan share teknik-teknik ni lah. Okey. Doa cikgu sihat dan bertenaga untuk menghasilkan konten-konten yang terbaik untuk kamu share. Okey, teknik ikat celup ni, kamu ikat ketat-ketat kan. Dengan getah tu, lepas tu kamu picitkan warna. Letaklah warna tu, warna mestilah cecair lah. Cecair yang berwarna ada disebut dye. Lepas tu kita letak dalam bekas macam apa tu, yang muncung panjang tu, macam sos ke kan. So kita picit. Nanti kita buka getah yang kita ikat tu akan jadikan corak. Dinamakan teknik ikat celup. Teknik ukiran. Ukiran ni kita ukir. Kita akan nampak yang mana tenggelam, yang mana timbul. Maka dia menghasilkan jalinan sentuh. Okay, ada lagi teknik-teknik yang lain. Macam-macam lagi. Resist. Resist dia jalinan lain pula. Jahitan, quilling, garisan, cakaran, sulaman, impasto, gosokkan, stensilan, renyukkan, corak, buih. Okey, semua ni macam-macam teknik. Sebenarnya macam-macam lah teknik menghasilkan jalinan. Kita cuma nak kena explore saja. Explore. Seronok. Lagi banyak kita explore, lagi banyaklah hasil-hasil karya kita tu. Dan orang kata apa? Akan menghasilkan kematangan dalam berkarya. Okey, ini kita tengok sinilah. Ini kamu aktiviti yang kamu boleh buat di rumahmu. Kamu tengok jalinan-jalinan yang ada, kamu kategorikan jenis, sifat dan fungsinya. Apa fungsi-fungsinya? Okey. Ini kamu boleh jawab teka silang kata ni sebagai aktiviti eksplorasi kamu lah. Persepsi. Kemudian eksplorasi pula. Tengok yang ini apa, corak yang dicat pada tayar dah jadi lain dah tayar tu kan. Okey, tak apa. Okey. yang ni teknik aktiviti quilling. Nanti cikgu akan buat kelas khas untuk quilling ni. Tak apa, jangan risau. Ini kamu akan belajar hari ni untuk persepsi seni dulu, berkenalan dengan jalinan. Okey, apresiasi ni kita buat pembentangan. Alright, okey, kita pergi pada rumusan. Dah habis dah, sekejap je. Okey, apa itu jalinan? Okey, cikgu zoom sikit. Okey, kita belajar apa hari ni? Sifat permukaan satu objek yang boleh dikesan melalui deria, penglihatan dan sentuhan. Okey, ada 3 subtopik yang kamu belajar dalam jalinan, iaitu jenis jalinan, fungsi jalinan, teknik penghasilan jalinan. Jenis jalinan ada 2. Jalinan sentuh, boleh dilihat, boleh disentuh. Jalinan tampak, boleh dilihat dan tidak boleh disentuh. Okey, senang nak ingat lah.
Ambil pada perkataan tu sendirilah, jalinan sentuh, boleh disentuh, jalinan tampak, tak boleh sentuh, hanya gambar saja. Okey, fungsi, nilai estetik, keselamatan, penyamaran, perlindungan, menimbulkan tone, menimbulkan ruang, menimbulkan bentuk. Alright. Dan teknik penghasilan, kolaj, tiupan, ukiran, cetakan, penghalaman dan ikat celup. Okey, sampai situ dulu kelas kita hari ini. Semoga anak-anak dapat belajar tentang seni unsur jalinan dengan baik. Jangan lupa jawab soalan-soalan yang cikgu berikan. Cikgu attach dengan video ini. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.